Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Muallim harap antum semua berada dalam keadaan sihat bersama dengan keluarga. Okey, hari ini Muallim nak share tentang subjek Sirah Darjah 5. Sirah Darjah 5. Okey, jom kita baca pada muka surat yang ke-20. Surat yang ke-20, tajuk pembukaan Kota Mekah, Fathul Mekah. Hari tu Muallim dah buat kelas online dengan anak-anak darjah 5. Cerita tentang pembukaan Kota Mekah kan. Tapi ada yang tak dapat join kelas. Jadi Muallim buat video supaya semua boleh tengok balik, boleh ulang kaji balik tentang tajuk pembukaan Kota Mekah. Boleh? Okay, semua dah ready? Alright. Baik, jom sama-sama kita baca. Okey, unit 5. Sebelum tu pastikan antum semua ada pensel. Muallim pernah bagi tahu kalau kita belajar ataupun kalau kita baca buku, kita kena ada pensel supaya kita dapat tulis ataupun bulatkan ataupun gariskan poin-poin penting. Nanti di akhir video ni Muallim nak minta antum semua buat peta minda. Okey? Boleh? Okey, jom sama-sama kita baca. Unit 5. Pembukaan Kota Mekah, yakni Fathul Mekah. Okey. Punca pembukaan Kota Mekah. Dalam perjanjian Hudaibiyah telah dipersetujui bahawa sesiapa sahaja dibolehkan bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kaum Quraisy. Kita ingat tak? Kita belajar tajuk Hudaibiyah ataupun Bai'ah Hudaibiyah ataupun perjanjian Hudaibiyah. Selepas Bai'ah Ridwan, kemudian berlakulah Bai'ah Hudaibiyah. Okey, perjanjian antara orang Islam dengan kafir Quraisy. Okey, ada 5 perjanjiannya. Antaranya antaranya adalah sesiapa saja boleh nak menyokong ataupun menyokong sama ada pasukan Islam ataupun kafir Quraisy. Okey, antara yang lain, tidak boleh ada apa-apa peperangan yang boleh berlaku ataupun dipanggil sebagai genjatan senjata selama 10 tahun. Lagi apa lagi perjanjian dia? Lagi antara lain, orang Islam kalau pergi ke Mekah, okey, tak perlu dipulangkan ke Madinah semula. Tapi kalau orang kafir yang pergi ke Madinah, yakni kawasan orang Islam, mesti dipulangkan semula kepada kafir Quraisy. Kan? Yang kita belajar dulu, yang kita anggap ini satu perjanjian yang berat sebelah, perjanjian yang tidak adil. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai pemikiran yang jauh, yang mana sahabat tak nampak apa yang Nabi nampak. Okey, itu kita dah belajar pada tajuk Bai'ah Hudaibiyah. Okey, kita sambung lagi. Oleh itu, Bani Bakar telah bergabung dengan Quraisy. Okey, ini poin penting. Bani Bakar, kita kena gariskan kat Bani Bakar ni, bergabung dengan Quraisy. Okey, ataupun kita buat kurungan macam ni. Okey, jadi kita tahu Bani Bakar bergabung dengan Quraisy. Manakala Bani Khuza'ah, ini Bani Khuza'ah pula, telah bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua. Yang pertama sini Bani Bakar bergabung dengan kafir Quraisy. Sini
Bani Khuza'ah bergabung dengan orang Islam. Okey. Menurut sejarah, Bani Bakar dan Khuza'ah telah lama bermusuhan. Oleh itu, di kesempatan ini, Bani Bakar ingin membalas dendam terhadap Bani Khuza'ah. Oh, rupanya Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah ni dah lama bergaduh. Okey. Sambung lagi, kaum Quraisy telah membantu Bani Bakar membunuh beberapa orang daripada Bani Khuza'ah. Okey, nampak tak kat sini? Kita gariskan antara punca pembukaan kota Mekah ni adalah rupanya kaum Quraisy ataupun kafir Quraisy ni dah melanggar perjanjian Bai'ah Hudaibiyah. Okey. Jadi kita gariskan poin penting kat sini, kafir Quraisy telah membantu. Okey. Sambung lagi, peristiwa pembunuhan ini berlaku di Dawatir. Ini Dawatir nama tempat. Kalau boleh bulatkan macam ni. Ini bermakna orang Quraisy telah melanggar salah satu perjanjian Hudaibiyah. Kan Muallim sebut, kita belajar yang sebelum ni tak boleh ada apa-apa pembunuhan, peperangan di kota Mekah kan, sebab ada genjatan senjata kan selama 10 tahun. Tapi dekat sini kafir Quraisy dah langgar janji tersebut, dah langgar bai'ah tersebut. Bai'ah ni janji. Dah langgar bai'ah tersebut sebab kafir Quraisy ni bantu Bani Bakar untuk membunuh beberapa orang daripada Bani Khuza'ah. Okey, sambung lagi. Kemudian Rasulullah SAW telah memberi tiga pilihan kepada kafir Quraisy, iaitu yang pertama, orang Quraisy mesti membayar ganti rugi kepada Bani Khuza'ah. Nabi bagi tiga pilihan. Okey, Nabi tak terus serang ataupun tak terus hantar pasukan ke kota Mekah, tapi Nabi terlebih dahulu memberi pilihan. Ini menunjukkan sifat kasih sayangnya Nabi terhadap semua umat manusia. Okey. Yang kedua, orang Quraisy mesti memutuskan hubungan dengan Bani Bakar. Okey. Yang ketiga, membatalkan perjanjian Hudaibiyah. Okey, jadi kalau pilih yang nombor 3 ni, membatalkan perjanjian Hudaibiyah, maksudnya bolehlah tentera Islam ini menyerang ataupun pergi ke kota Mekah untuk pergi masuk ke kota Mekah dan menyerang kafir Quraisy yang enggan yang telah membantu ataupun yang telah melanggar perjanjian Bai'ah Hudaibiyah tersebut. Okey. Kita sambung lagi. Tengok apa keputusan ataupun apa yang dipilih oleh kafir Quraisy. Okey, latar belakang pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama 10,000. Dekat sini 10,000 ni bulatkan, 10,000 tentera Islam menuju ke Mekah selepas asar. Okey. Pada 10 Ramadan tahun 8 Hijrah. Okey, ni poin penting. 10 Ramadan tahun 8 Hijrah. Okey. Apabila Quraisy mengetahui berita kedatangan tentera Islam, mereka mengirim 3 orang wakil, iaitu Abu Sufyan, Hakim bin Hazim dan Budail bin Waraqah untuk mengintip dan mendapatkan maklumat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang. Yang pertama Abu Sufyan, Hakim bin Hazim dan Budail bin Waraqah.
Okey. Dalam masa yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar tentera Islam menyalakan obor api yang banyak untuk menggerunkan kaum Quraisy. Okey. Ini strategi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa nanti Muallim akan ceritakan macam mana perjalanan tentera Islam untuk sampai ke kota Mekah. Okey. Kita sama baca dulu. Utusan Quraisy telah ditangkap dan dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini Abu Sufyan telah memeluk Islam. Okey. Okey. Jadi pada 10 Ramadan 8 Hijrah tu, seramai 10,000 orang tentera Islam nak masuk ke kota Mekah. Okey. Selepas kafir Quraisy ni melanggar perjanjian Hudaibiyah tersebut, iaitu kafir Quraisy ni membantu Bani Bakar membunuh beberapa orang Bani Khuza'ah. Okey. Jadi masa sebelum sampai ke kota Mekah tu, tentera Islam ni dia buat kemah. Dia buat kemah sebelum sampai. Dia buat kemah dekat satu kawasan. Nama kawasan tersebut Muruz Az-Zahran. Okey, Muruz Az-Zahran. Kemudian apa yang tentera Islam ni buat? Tentera Islam ni buat, dia menyalakan unggun api. Tujuannya adalah supaya nak menakutkan kafir Quraisy yang berada di kota Mekah tu, nak menunjukkan betapa ramainya orang Islam, tentera Islam yang datang untuk menyerang kota Mekah. Ini merupakan strategi perang saraf yang Nabi buat. Okey. Kemudian apa yang berlaku? Yang berlaku pada ketika itu ada 3 wakil daripada kafir Quraisy ni, antaranya Abu Sufyan, Hakim bin Hazim, Budail bin Waraqah ni. Okey. Dan pada ketika itu datangnya Abu Sufyan dan Al-Abbas, Sayyidina Abbas datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya selepas berlaku perbualan, berlaku perbincangan antara Abu Sufyan, Sayyidina Abbas, masa ni mereka belum masuk Islam lagi. Apa yang berlaku bila mereka jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya mereka setuju ataupun mereka pun memeluk agama Islam. Okey. Kita sambung sikit lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pengiktirafan kepada Abu Sufyan, yang mana barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, selamatlah dia. Barang siapa yang masuk ke rumah sendiri dan mengunci pintunya, selamatlah dia. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid, selamatlah dia. Okey. Jadi apa yang kita faham daripada perkataan Nabi ini, maksudnya Nabi bagi tahu kepada orang-orang kafir Quraisy yang berada di kota Mekah supaya tidak melawan ataupun tidak memusuhi tentera-tentera Islam ni yang nak masuk ke kota Mekah. Sebab apa? Sebab sekiranya mereka melawan, sudah pasti tentera Islam ni akan menyerang. Okey. Jadi tujuannya bukan nak berperang, tapi tujuannya adalah supaya nak membebaskan kota Mekah ini daripada Arab Jahiliyah. Okey. Apabila Abu Sufyan melihat tentera Allah, Abu Sufyan berkata, "Demi Allah, wahai Abu Fadil Al-Abbas bin Abdul Muttalib, anak saudaramu itu telah menjadi penyerang yang agung." Jadi Abu Sufyan ni puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ni merupakan anak saudara. Sayyidina Abbas ni merupakan pakcik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bagi tahu Nabi Muhammad SAW merupakan penyerang yang
Penyerang yang agung. Bulat kan? Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu menjawab, wahai Abu Sufyan, itulah nubuwah, yakni kenabian. Lalu Abu Sufyan menjawab, memang benar. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Sufyan, selamatkan kaummu. Okey. Abu Sufyan telah menyampaikan pesanan Rasulullah SAW kepada penduduk Mekah dan menyebut tempat yang selamat untuk berlindung. Okey. Jadi kita tahu Abu Sufyan ni merupakan pembesar kafir Quraisy, okey, pembesar kaum Quraisy. Jadi Abu Sufyan ni mempunyai pengaruh ataupun mudah fahamnya kalau Abu Sufyan cakap, insya-Allah penduduk kafir Quraisy akan mendengar perkataan Abu Sufyan kerana Abu Sufyan mempunyai pengaruh dan beliau juga merupakan pimpinan ataupun pemimpin kafir Quraisy. Okey. Rasulullah SAW telah berpesan kepada tentera Islam agar tidak menggunakan senjata atau melakukan kekerasan kecuali jika terpaksa. Okey. Jadi tujuannya Muklim sebut dah tadi, maksudnya bukan nak membunuh ataupun nak mengancam orang-orang di kota Mekah, tapi nak membebaskan daripada amalan-amalan jahiliah. Kita tahu orang-orang Arab jahiliah ni dekat kota Mekah ni selalu ataupun sering melakukan perkara-perkara yang mungkar. Antaranya contoh menyembah berhala, kan? Dia minum arak, main judi, membunuh anak perempuan yang baru dilahirkan. Jadi amalan-amalan jahiliah ni yang ingin dihapuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Okey. Okey, sambung lagi. Rasulullah SAW dan tentera Islam masuk ke Mekah dengan aman melalui 4 penjuru dan tidak mendapat sebarang tentangan daripada kaum musyrikin, kecuali berlaku pertempuran kecil di pihak tentera yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Rupanya Nabi Muhammad SAW ni ada strategi macam mana nak masuk ke kota Mekah. Bukan main masuk je, tapi Nabi Muhammad SAW buat satu strategi yang mana, kalau kita tengok gambar ni, ini dari timur Rasulullah SAW dan Abu Ubaidah. Maksudnya kat sini tengah-tengah ni, kat tengah-tengah ni Mekah, tempat kafir Quraisy tinggal. Kemudian Nabi Muhammad SAW ni masuk dengan tentera dia, masuk ke 4 penjuru. Ni penjuru pertama, penjuru kedua dari utara, iaitu pimpinan Zubair bin Awam. Dari barat yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah dan Ali bin Abu Talib. Kemudian dari selatan yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Kat bawah ni, okey. Jadi yang berlaku sedikit pertempuran berlaku di sini. Yang lain-lain masuk daripada sini, sini dan sini, semua tak ada apa-apa tentangan daripada orang ataupun daripada kafir Quraisy. Baik. Jadi sambung lagi, perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW telah berjaya memasuki kota Mekah. Okey, apa yang berjaya Nabi Muhammad SAW buat? Yang pertama, menghancurkan berhala di sekeliling Kaabah, memberi pengampunan kepada semua penduduk Mekah, dan yang ketiga, Rasulullah SAW memberi khutbah umum menegaskan hukum Islam kepada penduduk Mekah. Okey. Jadi bila Nabi Muhammad SAW berjaya membuka kota Mekah ini, Nabi Muhammad SAW pertama sekali yang dia buat adalah hancurkan semua berhala-berhala yang berada di sekeliling Kaabah. Okey. Kemudian Nabi Muhammad SAW pula yang Nabi Muhammad SAW ni mempunyai sifat pengasih ataupun mempunyai sifat penyayang kepada semua kaum. Jadi
Walaupun sebelum ini orang-orang kafir Quraisy ni menghalau Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Jadi Nabi ampunkan ataupun Nabi maafkan semua sekali. Sifat pemaafnya Nabi maafkan semua sekali kesalahan ataupun apa yang mereka telah lakukan sebelum ini. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW memberi khutbah, memberitahu tentang hukum-hukum Islam. Contohnya, tak boleh sembah berhala, tak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh minum arak, okey, tak boleh berzina, okey, tak boleh berjudi, tak boleh bunuh anak perempuan, okey. Okey, kemudian kita baca ini. Rasulullah SAW dan kaum muslimin berjaya membuka Mekah tanpa pertumpahan darah. Baginda kaya dengan sifat penyayang dan pemaaf hingga menarik hati kafir Quraisy untuk menerima Islam. Ramai pembesar Quraisy juga telah memeluk Islam. Baginda juga mahu melihat kota Mekah bersih daripada segala unsur syirik. Okay. Jadi kesimpulannya, apa yang kita dapat pengajaran daripada pembukaan kota Mekah ini adalah, yang pertama, kita dapat tahu bahawasanya orang Islam ni ataupun agama Islam ni merupakan agama yang benar, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama Islam. Okey, yang kedua, orang Islam ini akan jadi kuat apabila mereka ini bersatu padu, sehingga kan boleh menggerunkan ataupun boleh menakutkan orang-orang kafir. Jadi umat Islam kena bersatu. Okey, yang ketiga, apa lagi pengajaran? Boleh kongsi dengan Muallim. Okey. Yang ketiga pengajarannya adalah yang ketiga pengajarannya adalah kita apabila kita ingin melakukan sesuatu perkara, kita mesti buat perancangan ataupun kita mesti ada strategi. Contoh macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak masuk ke kota Mekah, Nabi Muhammad bukan masuk secara sembrono, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rangka ataupun create strategi supaya memudahkan pergerakan, supaya dapat masuk tanpa ada peperangan. Begitu juga dengan kita. Misalnya, anak-anak semua nak menghadapi peperiksaan. Jadi mesti ada persediaan, mesti ada strategi. Macam mana cara nak jawab peperiksaan, macam mana nak ulang kaji, waktu bila, pukul berapa, kan? Masanya bila, hari apa, okey, ataupun macam mana nak belajar, okey? Apa material yang perlu ada, contohnya kan, ataupun apa alat-alat bantuan yang perlu ada. Okey, jadi digabungkan semua sekali itu, perancangan strategi itu, dan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya masuk ke kota Mekah secara aman. Begitu juga dengan kita, apabila kita study, apabila kita belajar bersungguh-sungguh, apabila kita ada perancangan untuk menghadapi peperiksaan, dan akhirnya insya-Allah akan berjaya mendapat keputusan yang baik ataupun cemerlang insya-Allah. Jadi sampai situ dulu pembelajaran kita pada kali ini. Jadi Muallim nak minta antum semua ambil satu kertas macam gini, kertas kosong, kemudian tulis ataupun lukiskan peta minda. Dalam kelas Muallim selalu sebut supaya anda semua ataupun anak-anak semua boleh ringkaskan apa yang anak-anak faham daripada setiap subjek yang kita belajar. Misalnya macam ini. Okey, Fathul Mekah. Okey.
buat bulatan macam ini. Kemudian poin pertama apa, poin kedua apa, poin ketiga apa, 4, 5, 6. Okey. Tuliskan macam ini. Alright. Contohnya, Malim tulis kat sini. Fathul Mekah ini berlaku pada 10 Ramadan 8 Hijrah. Okey, lagi apa? 10,000 tentera Islam. Okey, lagi apa? Okey, punca berlaku dia. Punca berlaku Bani Bakar telah membunuh beberapa orang Bani Khuza'ah. Okey, jadi antum semua habiskan sampai poin yang ke-6 ataupun kalau ada poin yang ke-7, 8, 9 boleh tuliskan macam ini. Okey. Jadi Muallim harap antum semua dapat melakukan tugas ini dengan baik, dan nanti bila antum semua dah selesai, antum semua boleh submit tugasan ini ataupun peta minda ini dalam Google Classroom masing-masing. Okey. Okey, itu saja untuk kelas pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.